Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun dalam keadaan cuaca yang agak dingin, hujan, dapat kita berada dalam dewan ini, bilik kuliah ini. Dia nak kata dewan pun masih lagi kecil, tak muat akan datang insya-Allah. Untuk makluman ni, imam muda kita hari ni sedang menjalani temulega di kuis untuk kelayakan memasuki jabatan tahfiz dan qiraat di kuis. Kita doakan mudah-mudahan beliau berjaya lah ya dalam sesi temulega. Saya dah cuba ejah lah apa yang saya boleh buat, harap-harap dapat lah ya. Sebab di kuis ni hanya jabatan pelajar yang mengambil jurusan tahfiz saja yang dibiayai sepenuhnya oleh MAIS. Jadi dia tak payah bayaran apa-apa, termasuk duit poket semua dibiayai. Hanya jabatan tahfiz dan qiraat. Jadi saya syorkan dia ke situlah. Okey. Baik. Kita muka surat 85. Saya melihat tajuk-tajuk pengajian kita ni tuan-tuan, seolah-olah 58 pening 58 pening lah. Jadi tajuk-tajuk perbincangan kita ni, kalau tuan-tuan lihat, seolah-olah Allah dah tentukan dekat-dekat dengan Syakban, dekat-dekat Ramadan, kita pun masuk tajuk-tajuk yang berkaitan dengan benda tu. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat praktikkan sebelum datangnya Ramadan. Okey. Kalau lah berlaku tajuk tu lepas Ramadan, rugilah. Sebab benda kita nak belajar ni berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, zakat dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Babu zakatil fitri. Bab zakat fitrah. Selalu kita sebut raya puasa fitrah semula jadi zakat badan. Kenapa badan ni ataupun zakat fitrah kita kena, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana badan kita semuanya pinjaman. Nyawa pinjam, oksigen pinjam, nikmat lihat, nikmat rasa, nikmat mendengar, semua pinjam. Kita tak sedar yang kita pinjam dengan Tuhan. Tapi tak ramai kan kita yang nak bersyukur. Bila kita masuk hospital, berapa nilai oksigen yang kita disedutkan bila operation? Mahal tu duit tu. Maksud oksigen tu mahal. Tapi di luar ni kita menyedut oksigen daripada pokok-pokok ni free. Nampak tak? Jadi kalau kita tak nak bersyukur lagi, payahlah.
Maka syariat mewajibkan zakat fitrah. Kurang-kurangnya kita, orang kata apa, nak cuci badan kita lah, ya, membantu orang lain yang layak. Sebab kita ni semua pinjaman, ya. Cuma tak perasannya kita tu pinjam. Tu tak boleh act sangat dalam dunia ni, ya. Pinjam je. Sampai satu ketika bila umur kita makin meningkat, maka nikmat-nikmat tadi akan hilang sedikit demi sedikit. Pandangan yang cerah mula ke arah kekaburan. Kemudian kita terpaksa pakai spek. Okey. Lepas tu pergerakan kita yang lantas, yang cepat, pantas, mula perlahan-lahan, yang akhirnya kadang-kadang mungkin terpaksa gunakan tongkat. Hari ni Umi dah tak guna tongkat, ya, tahniah. Okay. Ada kalanya Allah beri kesihatan, ya, bagus. Jadi kita nak cerita hari ni, benda tu kita kena zakat sebagai mana kita membalas jasa ataupun anugerah Tuhan kepada kita. Ini suatu bab pada menyatakan zakat fitrah. Bermula wajib zakat fitrah itu dengan beberapa syarat, iaitu bahawa ada ia Islam. Maknanya orang kafir tak perlu keluar zakat fitrah, orang Islam. Dan merdeka, maknanya hamba tak payah. Dan syarat ketiga inilah yang dikira, ya, lebih daripada nafkah dirinya, maksudnya pembelanjaan dirinya. Okey, perasan tak bila kita isi borang cukai pendapatan, kan dia tulis pembelanjaan individu, kan? Itulah dikatakan nafkah dirinya. Dan nafkah orang yang wajib atasnya nafkahnya pada malam Aid dan harinya. Dia kira nafkah ni cukup untuk kita sendiri kalau kita bujang. Kalau kita kahwin, dia kira nafkah tadi diri kita dan diri tanggungan kita. Bermula puasa sampai malam raya dan pagi tu memang bajet cukup. Tu syarat tu. Sebab ada timbul isu orang-orang yang tak mampu ni tanya, tak, kami kena keluar zakat tak? Dia dah miskin, fakir, dah teruk nak keluar zakat fitrah, macam mana lagi? Dia pun dibantu. Sebab setengah masyarakat kita tadi tak faham. Dia tak faham benda ni, ya. Ini kita jelaskan balik. Jadi kecukupan zakat, kecukupan nafkah tadi meliputi diri dia kalau dia bujang, dan kalau dia ada tanggungannya lah anak isterinya, dan kalau dia bela mak dan ayah dia. Okey, dan dia ada orang gaji pun, setengah pandangan kata orang gaji pun bertanggungjawab di bawahnya sebab dia yang bela. Okey, cukup sepanjang bulan puasa dan malam raya serta paginya, cukup nafkah tu bahkan lebih, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Itu maksud ayat ni. Dan lebih pula daripada belanja yang berkehendak akan tempat kedudukannya. Bajet tu lebih cukup untuk rumah dia, maksudnya pembelanjaan rumah, makan minum semua, rumah dia bayar apa semua boleh, tak kira ada beli ke, ada hutang ke, ada sewa ke, tu cerita lain. Dia mampu buat semua benda tu. Dan daripada khadam, khadam ni sama ada orang gaji ke, apa ni, pekerja ke dia apa ke. Dan tiada syarat keadaannya lebih daripada hutangnya. Dia tak kira hutang di sini, ya. Dia tak kira kalau kita hutang banyak, dia tidak menjadi syarat. Dia kira hutang tu termasuk dalam bajet. Hutang tu pasal diri sendiri punya hal. Okay? Sebab tu Islam tidak menggalakkan kita berhutang. Okay? Hanya keperluan mendesak sahaja. Maka hutang dia tak masuk dalam syarat tu lah. Kalau kita kira bajet aku tak cukup sebab hutang aku sebulan 2,000, memang tak keluar zakat fitrah. Tak boleh hal itu. Dia tak masuk, ya. Dia kira bajet untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tanggungan kita, tempat tinggal kita dah settle semua. Maka ketika itu barulah kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Dan dengan jatuh matahari akhir hari daripada bulan Ramadan, inilah waktu wajibnya. Baik, dia waktu-waktu yang keluar zakat fitrah ni dia dah banyak. Hukum asal wajib, tapi waktu tu
Kalau pada awal puasa sampai 30 hari bulan, itu sunat, harus. Pagi raya sunat, afdal. Lepas raya makruh, raya kedua haram. Itu hukum dia. Sebab tu kaunter zakat kita dibuka kadang-kadang hari pertama puasa buka dah. Amil yang rajin-rajin tu kan, depa pergi kursus awal Syaban dah kursus dah. Jadi awal Ramadan dia betul bersemangat, AJK kita ni dah buka meja dah. Mana hukumnya harus kita keluarkan zakat di awal puasa, supaya tak berlaku kelang kabut di hujung. Biasa di kampung-kampung orang tua ni malam tu dia pula nak keluar, sebab malam tu kira waktu wajib. Pakat awak keluar lah. Pergi rumah ni buat berah, bagi sebab dikira zakat berah kan. Jadi kita yang di KL Lembah Kelang ni, kesibukan tugas kita kadang-kadang malam tak sempat, semua nak balik kampung. Jadi kita keluar siap-siap, tak ada masalah tuan-tuan ya. Jadi kita keluarkan. Maka dia kata di sini jatuh matahari akhir hari daripada bulan Ramadan, inilah waktu wajibnya. Waktu tu kira waktu yang diwajibkan. Kena keluar betul-betul kalau dapat seboleh mungkin, kerana tiada daripada mendapatkan satu suku daripada Ramadan dan satu suku daripada Syawal. Dan kerana inilah wajib dikeluarkan fitrah daripada yang mati kemudian daripada jatuh matahari. Orang mati, katalah kita belayah kita, ayah kita duduk dengan kita, tiba-tiba ayah kita dia meninggal akhir Ramadan tu, maghrib tu dia meninggal. Kiraan Islam masuk maghrib kira masuk hari raya dah. Maka dia maksudnya dikira dia dapat hidup Ramadan dan dapat sedikit Syawal, maka zakat itu diwajibkan. Kita lah kena keluar bagi pihak arwah tadi. Faham ya? Ini sebab benda gini kadang-kadang confuse. Begitu juga dengan kanak-kanak yang beranak. Kanak-kanak beranak dilahirkan. Kalau kanak-kanak tu dilahirkan pagi raya ataupun sebelum akhir Ramadan, 30 Ramadan, maknanya dia sempat ada Ramadan dan dia sempat ada Syawal, kena keluarkan zakat fitrah. Jadi wali kena faham lah. Sebab tu buat perancangan elok-elok nak mengandung tu, agak-agak ending tu bulan 8 bulan 9 tu jatuh macam mana. Tak, sebab saya lah ni aduk main tu hak jenis tak boleh beranak ramai, tiap-tiap hari duk main kes kira nak bagi orang beranak apa ni mengandung ya. Tiap-tiap hari pasangan hari ni tuan-tuan payah nak mengandung, saya tak faham. Period tak pernah teratur. Mungkin stres. Malam tadi ada waktu subuh dia period. Payah saya kata waktu awak subuh, ikan kat laut pun orang mancing, dia takkan mancing tengah bulan. Ikan mana timbul, ikan suka mengawan. Tengok kucing jiran kita, dia akan cari pasangan dia. Betul? Waktu tu hormon tengah subuh, makhluk Tuhan termasuk manusia subuh. Kita period time tu payah lekat anak. Dia terbalik. Maknanya kita dah haid tak teratur, walaupun dia kata saya datang period setiap bulan. Tak betul ya, sebab dia tak ikut bulan Islam. Banyaklah benda ni, sebab saya duk bagi talk bab ni sekarang ni. ada jiran kita jalan 7 tahun menunggu, baru ni dah alhamdulillah dah lekat ya. Dia kadang-kadang gitu, dia faham cara itu mudah, tak faham payah. Baik. Jatuh matahari, tiada yang mati dahulu daripada jatuh matahari. Jadi dia kata kalau jatuh, maknanya kalau orang tu mati sebelum matahari terbenam hari 29 ke, tu tak ada, tak payah, sebab dia tak rasa Syawal tu. Okey, gitu. Dan tiada dikeluarkan fitrah kanak-kanak yang diperanakkan dia kemudian daripada jatuh matahari, kerana tiada mendapat ia akan 2 juzuk yang tersebut. Budak-budak beranak pagi raya tak dapatlah, tak payah keluar zakat fitrah, sebab dia tak dapat rasa Ramadan. Tu dia kata 2 juzuk, maknanya dia dapat sikit Ramadan dan dapat sikit Syawal. Itu hukum wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi kita yang wali kena ambil tengok bab-bab macam ni ya, terutama melibatkan kematian ataupun yang melibatkan kelahiran cucu kita. Cucu lah, sebab dalam ni semua tok-tok belakang. Jadi saya kata cucu lah, senang. Nak kata anak dah besar semua kan. Jadi cucu.
Dan harus dikeluarkan fitrah pada awal Ramadan. Harus ya. Dan sunat dikeluarkan dia dahulu daripada sembahyang hari raya. Tu waktu paling afdal tu. Sebab tu kalau kantor zakat time tu cukup sibuk, sampai kadang-kadang terpaksa kita delaykan khutbah raya, sembahyang raya, sebab nak bagi peluang kepada orang keluarkan zakat. Biasa bangsa-bangsa yang Hanafi lah, geng Hanafi, Maliki, mereka suka keluar time tu. Okay, orang Bangla semua tu kan, dia jangan keluar kan, dia time tu dia buat keluar sebab dia tahu itu waktu paling afdal. Baik. Sebab kita ni, itulah saya nak showkan juga amil-amil kita ni, kalau boleh malam raya tu dia bertugas lewat sikit sampai 12 malam ke kan. Ni dia pun sama naik kan, habis tarawih balik, bekat balik semua. Morai dia pun makan juga. Jadi tak ada muka kaunter. Sebab nak bagi galakkan orang bayar zakat. Lagi teruk ambil Tok Imam jadi masa. Tok Imam yang duty lah, yang on duty ya. Baik. Tu belum isu keluar zakat negeri, kerja sini, keluar tempat lain, banyak isu zakat kita akan tengok nanti ya. Tak apa, insya-Allah. Dan makruh takhirkan dia hingga akhir hari raya. Lepas maya raya baru teringat. Boleh keluar lagi tapi makruh. Maknanya Tuhan benci. Sah tapi makruh. Ya, sah tapi makruh. Tak ada pahala. Kena fahamnya tak ada pahala. Cuma keluarkan lepas tanggungjawab. Okey? Pahala tak ada. Malaikat tak tulis. Tak, dia kira zakat juga, tapi kira tak ada apa. Hanya lepas tanggungjawab. Kan kita dah cakap sebelum, orang Melayu tu dah cakap kan, alah buatlah bagi lepas tanggungjawab. Kan orang Melayu tu cakap gitu. Kita kalau boleh jangan lepas tanggungjawab. Kita nak ada saham di situ. Ada pahala di situ. Sama ada pahala tu berapa darjah, itu malaikat punya hal, Allah Ta'ala punya. Sebab jenis zakat ni dia tak ada degree berapa. Solat Jumaat ada 27, tapi kalau zakat dia tak ada. Kita tak tahu. Itu kerja Tuhan. Berapa dia nak bagi ikut suka, berapa peratus. Tengok keikhlasan kita lah. Ya. Dan makruh, okey. Dan makruh takhirkan dia hingga akhir hari raya, dan haram ditakhirkan dia daripada hari raya dengan tiada uzur seperti ghaib hartanya atau mustahikin. Dia ada pengecualian. Kalau keluar raya kedua hukumnya haram, baik tak payah keluar, dosa. Kecuali kata dia, kecuali dengan sebab uzur. Uzur tu dua keadaan sahaja. Pertama, uzur di sini harta hilang. Beras tu susun siap-siap dah, tiba-tiba orang pergi curi. Orang curi beras fitrah, dia nak keluar tu, pergi tengok pagi raya nak keluar, Allah hilang beras. Tak ada. Maka itu keuzuran yang dibenarkan. Maknanya dia boleh keluar zakat hari kedua. Tu boleh. Nampak sini ya, keuzuran yang dibenarkan. Sebab nak keluar zakat beras tu hilang. Contoh kalau beras lah. Kalau duit kita kena rompak malam raya. Malam raya kena rompak rumah dia. Main-main tarawih ataupun main isyak, tarawih tak ada lah malam raya tu. Balik rumah tengok habis, duit lima habis, nak keluar zakat semua habis. Maka ketika itu keuzurannya diterima. Kalau dia nak keluar zakat juga raya kedua sebab dah tak ada habis, maka boleh. Bank pula ATM semua habis, mesin, duit semua habis. Macam-macam lah. Orang pakai keluar duit habis kan, kosong ATM. Guard pula semua cuti. Sudah. Guard yang hantar duit tu semua cuti. Jadi memang sebab-sebab itu menyebabkan tak boleh nak buat apa. Dia nak keluar juga, maka dia boleh keluarkan pada raya kedua. Dia tidak jadi haram sebab dia ada uzur. Uzur yang kedua, kata dia ghaib mustahikin. Hak nak bagi zakat tu tak ada. Orang fakir miskin nak bagi zakat tak ada, semua lari balik kampung. Pergi ke Nanga tak ada, Kiambang tak ada, Teratai tak ada, Dahlia, Mawar, tak tahu bunga pagi cempaka ke bunga apa semua, Sembalu ke Sembilu semua belakang tu kan, semua balik kampung. Tak layak, siapa nak pergi kat Bangla tak boleh. Duduk fikir-fikir, kalau macam tu keadaan diterima sebab tak ada orang layak terima. Tapi tak munasabah lah kan. Mana mungkin orang tu susah boleh balik kampung senang, tak mungkin. Dia memang tak boleh balik kampung sebab dia susah.
Ini cuma kitab dia beritahu dua keuzuran yang dibenarkan sekiranya kita tak dapat nak keluarkan zakat pada hari raya pertama dan terpaksa keluarkan zakat pada hari kedua. So dua keadaan ini ya. Jadi jarang berlaku lah ya. Betul, mungkin tak pernah berlaku kot ya. Cuma dia bagi contoh di sini. Dan apabila wajiblah fitrah atas seorang daripada dirinya atau daripada orang yang wajib atasnya nafkahnya, wajiblah dikeluarkan satu gantang daripada makanan yang ghalib dimakan ahli negerinya. Satu gantang badat bersama dengan 2.7 kilogram beras. Ni hak Malaysia punya. Beras tu dikira grade purata, maknanya kalau kita hari ni yang 5% hancur, bukan 10% hancur dah, yang 5% hancur. Sebab kalau 10% tu nampak kurang kualiti lah. Kalau 5% hancur tu nampak okey sikit. Sebab yang paling mahal mungkin 0 hancur tu. Okey, so kita pakai pukul rata yang 5% hancur. Yang jasmin ke, yang tak kira jenama apa lah. Cap bunga raya ke, cap rambutan ke, cap durian ke apa ke, cap kati, cap dacing, semua ada. Lah ni kat pilihan raya ada belaka. Beras cap ni kira pilihan raya macam-macam ada cap. Dia tak kira janji 5% hancur. Gamak muka hantu, muka toyol semua ada lah ni. Teringat balik kampung Nuri Bonu kan, orang kampung nak minta cerita saya, ustaz, ni hak jenis penyokong pihak satu lagi lah. Mereka bagi banyak kat saya, ustaz. Ambil, awak ambil, bagi, ambil. Lebih kurang beras 10 kilo satu, minyak masak setong 5 gram, lepas tu biskut semua. Orang kampung dia bagi lebih kurang RM200 nilai barangan ni. Jadi Tok Guru ajar bila bagi ambil. Jangan tolak rezeki, jangan tolak makanan jangan ambil. Pangkah lain cerita ambil. Baik. Tuan-tuan lihat nombor 1 kurungan tu. Okey, dia kata dimakan ahli negerinya mengenyangkan yang sejahtera daripada umpama tanah dan hampa, dan sejahtera pula daripada aib seperti bubuk dan basah yang lama yang berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Dan jika pada negerinya beberapa makanan dan tiada ghalib setengah atas setengahnya, hendaklah ia memilih apa sekehendaknya. Baik, di sini sebelum saya kupas tentang makanan asasi, lihat nombor 1 tuan-tuan, nombor 1 di penjuru kanan dalam sisipan tu kan, nampak penjuru kanan ruangan kosong. Kita ngaji Arab sikit hari ni ya. Tuan kitab ni tulis teks Arab terus, mungkin dia terlupa nak buat Melayu ramaknya. Was'al Syekhuna Muhammad bin Sulaiman hasbullahu an fitrati zaujati fi baladin wa zaujiha fi baladin akhar, hal yajuzu an tukhruja fitrataha bi ghairi idni zaujiha fa aba bijiwazi ikhrajiha bi ghairi idni zaujiha li'anna al-asah anna al-fitrata tajibu awalan 'ala al-mukhriji anhu. Wa qala wa yajuzu lizawji aidan an yukhrija anha fi baladiha ila akhir kalam. Baik, ni kita mengaji kitab Arab sikit lah. Saya rasa mungkin tuan kitab ni terlupa nak terjemahkan, jadi dia ambil terus teks Arab. Apa kata dia? Was'al Syekhuna, ditanya Syekh kami, kata tuan kitab ni. Syekh ni namanya Muhammad bin Sulaiman. Tanya tentang apa? Tanya tentang fitrah seorang isteri, fitrati zaujatin fi baladin wa zaujiha fi baladin akhar. Ni cerita laki kerja negeri lain, bini kerja negeri lain. Lelaki kerja di Jabatan Wasi Suku Tumiar di pedalaman Sarawak, bini kerja di Semenanjung. Maka ditanya isu ni, hal yajuzu an tukhrija fitrataha bi ghairi izni zawjiha. Jadi sebab kerja masing-masing, pendapatan masing-masing jauh. Soalan ditanya, boleh tak bini tadi dia keluar zakat tanpa izin suami dia? Zakat fitrah lah.
Sebab bini kerja sendiri, duk asing-asing. Soalan dia, fa'aba bijiwazi ikhrajiha bighairi idzni zawjiha. Bini ni pula mengaji kitab Matlaul Badrain. Maka bini kata, aku tak berani nak keluar tanpa izin suamiku. Ni mungkin pemerintah suruh keluar ke apa macam mana, wallahu alam lah. Maka bini kata, saya tak berani keluar tanpa izin suami, kata dia. Sebab dia faham, dia kata li'annal asah annal fitrata tajibu awalan 'alal mukhriji anhu. Dia faham, dia kata yang paling sah fitrah ni dikeluarkan oleh suami lah, tanggungan, walaupun suami itu bertugas di pedalaman wasi sana kan. Ni faham isinya, ni memang isinya ngaji kitab Matlaul Badrain lah ya, dia memang hebat. Baik, wa qala wa yajuzu lizawji aidan an yukhrija anha fi baladihi. Maka kata tuan kitab ni, harus bagi suami tadi mengeluarkan zakat bagi isinya di negaranya. Maknanya ini isu yang Ustaz Azhar Idrus kupas dalam ceramah dia, isu tentang zakat dikeluarkan di negeri yang bertugas atau tidak. Tuan-tuan perasan tak ada kuliah Ustaz Azhar Idrus dalam diviralkan kan? Isu yang mana kita kalau boleh keluar zakat fitrah ni di negeri yang kita bertugas. Maka isu dalam kitab ni, isteri suami tadi hukumnya harus, dia bukan kata wajib di sini ya, harus keluarkan zakat bagi pihak isteri di negeri suaminya, walaupun isterinya bekerja di negeri Selangor. Kata pandangan ni, sebab dia banyak pandangan. Pandangan ni mengatakan harus, kata Syekh Sulaiman ni, Muhammad bin Sulaiman ni. Tu maksud sini ya. Isu ni menjadi agak polemik ya, isu keluarkan zakat negara yang bukan kita bekerja ni. Jadi kalau tuan-tuan perasan, Ustaz Azrus dia beritahu seeloknya, seabdulnya kita keluar zakat di negeri mana kita bertugas. Sebab kita dapat hasil pendapatan daripada negeri itu, jadi kita sumbangkan balik kepada negeri itu. Cuma isu yang timbul sekarang ialah isu ketelusan dalam agihan duit zakat. Ni parah. Saya alami sendiri bila mana saya minta buat tandas di surau saya di Kampung Melayu Subang. Borang kita isi bajet lulus 12,000. Spesifikasi itu bata merah apa semualah, kan dia ada punya ni kan. Lulus, saya nampak, kita sign. Tiba hari kejadian, kontraktor buat guna bata putih, bata simen hak biasa lah kan. Buat pun kita minta 3, dia dapat buat 2. Saya pun heran, saya tanya kenapa lulus 12,000, dia kata ustaz saya dapat 8,000. Saya terkejut tuan-tuan. Duit zakat hak lulus 12,000, dia dapat 8,000. Kita daripada situ saya tahu, saya congkir tanya, saya kata pasal apa pula patutnya dapat 12,000, cik dapat 2,000, buat apa yang dalam spesifikasi yang kita nak? Dia kata tak ustaz, saya nak tahu tak, hak tukang sains 1,000, tukang lulus 1,000. Ni pokok ni semua kena buang ya. Ini cerita zaman Kek Toyo. Saya sebut sebab saya waktu tu dah kena buang habis, wai-wai ni semua dah kena pecat. Tukang sains hak pertama 1,000, hak kedua pula dah kontraktor terlibat dapat 8,000, takkan nak buat bata merah. Saya masih ingat Surau Melayu Subang, saya yang urus benda tu. Sejak hari tu timbul isu yang orang tak nak keluarkan zakat pada Jabatan Agama Islam Selangor. Buat zakat, isu ketelusan tak ada, rasuah berlaku duit zakat pun. Ni itu yang saya lalui sendiri. Lepas tu dah di nampak, saya ingat isu tu dah orang dah buang semua, dia buat pembersihan dan nampak sekarang ni nampak okey sikit lah. Okey, nampak okey sikit. Bila saya masuk kuis saya tengok ada perubahan banyak lah. Ini pendedahan ni bukan apa-apa tuan. Ini yang masalah yang orang tak nak bayar kepada pihak lembaga zakat. Sebab keterusan tu hilang. Sekarang yang nampak dah makin okey, gambarnya sedar ataupun gaji dia orang dah makin tinggi. Tu je lah. Jadi dia tak makanlah duit tu. Dulu mungkin gaji tu rendah. Nampak itu yang saya lalui sendiri. Dia bukan cerita kosong. Kita nampak dokumen kita sign. Saya yang buat permohonan. Ini cerita isu duit zakat. Tu nak percaya macam mana? Betul tak? Nak percaya macam mana?
Bagi syarikat-syarikat perniagaan, kita yang berniaga terpaksa sebab LHDN dia nak tengok rekit zakat negeri je, dia tak akan tengok rekit zakat lain. Bagi kat Pakcik Ramli keluarkan duit resit dah, ini zakat ini yang beri kepada saya, mana nak laku sebab dia hanya insan biasa kan. Jadi ini isu yang timbul. Cuma sekarang saya nampak dah 4 tahun lepas ada nampak perubahan, pembersihan dah dilakukan, banyak yang dipecat, dan nampak keterusan tu dah makin nampak baik balik lah. Saya nampak sekarang ni alhamdulillah dah nampak okey balik. Okey, baik, itu cerita lepas, cerita yang lama. Berlaku ya tuan-tuan, berlaku. Main dengan duit ni dia tak kira duit siapa. Okey, tapi yang kita pelik pasal duit zakat kan, duit orang keluar hak untuk orang susah ni, dia sanggup pergi duk curi ambil lagi. Nak sign boleh, aku nak 1,000. Jadi bajet tu kurang, kontraktor dapat. Hak kita nak bata merah, bata simen ni lah. Hak boleh buat 4 bilik, 3 bilik. Hak 3 bilik jadi 2 bilik. 2 bilik ayak. Dia nak buat guna dia pun. Nak salahkan kontraktor tak boleh. Dia buat ikut bajet dia dapat. Tu yang berlaku ya. Maknanya daripada 12,000 tu turun. Hilang kat atas jalan. Bila ni dalam keadaan sekarang ni yang mana lebih afdal? Kita bayar pada dekat Selangor, kita cari asnaf-asnaf ini. Dia bezanya kalau kita cari rezeki, kita tak dapat asnaf-asnaf yang apa ni, mereka orang miskin tak dapat. Alhamdulillah tak dapat yang pun. Tapi kalau kita bagi pada dekat Selangor, dia boleh hakikat. Betul. Itu sebab saya dah nampak keterusan sekarang ni, pegawai yang buat bancian semua dah nampak dah ada iman lah ya. Senang faham. Itu yang saya nampak sini lah, dah ada iman. Cuma sekarang ni bila campur tangan politik menyebabkan yang tak patut dapat pun dapat. Ini masalah kedua lah, bila campur tangan politik. Macam isu Ustaz Ahmad Dusuki yang kena sekat ceramah lah kan, dia kena sekat ceramah oleh Selangor baru ni kan. Dia ni memanglah di sudut parti politik dia pas, dia tak pernah sentuh politik mulai ceramah dia. Seingat saya lah Ustaz Ahmad Dusuki, dia cerita bab mati je pun. Tuan-tuan pasal tak? Bab alam barzah itu tajuk dia. Dia tak ada sentuh suruh pakai PAS pun, tak ada. Saya tak nampak pun Aikim ke. Tapi oleh kerana bila dekat pilihan raya ni manakan dia ni ahli lain, maka diban. Itu bila campur tangan politik dan isu-isu agama. Nampak tak? Dakwah tersekat kan. Tuan-tuan dengan kuliah dah kan, ada dia sentuh, dia tak ada. Seingat saya lah, saya ikut ceramah dia, Radio Aikim semua, tak ada. Sebab skrip, kalau radio tu mungkin ada skrip lah, memang kami duk masuk TV semua memang ada skrip yang dah di set kan. Tapi yang dia duk ceramah kat luar pun saya tak nampak dia sentuh soal-soal yang kepartian, kepolitikan ni. Dia memang cerita alam barzakh, benda-benda yang syurga neraka, meja kitab. Tapi ini yang berlaku. Sama lah konteks zakat tadi. Bila dekat-dekat pilihan raya, semalam jemaah kita main rumah saya, dia kerja dengan syarikat Faiza beras, Yuk. Lah dia kata, Ustaz, terpaksa dia kata kena ikut semua program. Dia sebutlah BN kan. Nak terasa-terasa lah ni saya cerita apa dia cerita kat saya. Harga beras Faiza hak 10 kilo lah harga pasaran RM26. Nah, Faiza dapat beli harga RM24. Lah ni beras tu dijual kepada parti ni, dibeli untuk disumbangkan pada masyarakat dengan harga RM24. Tu Ustaz, kami untung macam mana Ustaz? Bila politik menekan, dia nak tekan Cina tak boleh, cakap Melayu lah. Ini isu yang timbul sekarang tuan-tuan. Tapi terpaksa, tidak lesen semua problem, biasalah benda ni. Jadi dia kata lagu mana Ustaz? Kami beli RM24, jual RM24. Supermarket RM26, dapatlah untung sikit. Ini isu yang timbul tuan-tuan. Jadi ini yang berlaku masyarakat kita lah. Maknanya saya cerita ni pun kalau nak off record, orang nak buka-buka tak ada masalah ya. Maknanya untuk tuan-tuan faham. Ramai je tak mengadu cerita nak buat ke mana. Jadi kita tengok di sini, benda begini berlaku kerana pahaman agama tu tak ada. Tu satu. Iman tak ada. Mayang-mayang hari-hari tapi iman tak ada. Nak buat ke mana? So sanggup buat benda yang dilarang.
Begitu juga isu zakat tadi. Jadi balik pada soalan, cuma saya nampak sekarang dah agak telus, tapi itulah bila dekat pilihan raya mula campur tangan politik. Ini masalah. Pegawai zakat pula tak taat, sekali lagi aku kena buang kerja. Kan? Tak ikut. Jadi habis macam, maka orang ramai akan meletakkan perspektif yang negatif pada isu-isu macam ni. Yang akhirnya orang tak nak keluar zakat pada dia lah. Saya rasa kalau tak ada campur tangan politik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab isu azihan zakat ni pun saya nampak berlaku juga. Yang terpatutnya dapat zakat, dapat. Macam duit yang bantuan penawar tu, yang BRIM saya cerita lah, BRIM tu kan, BRIM ke BRUM ke BRAM ke, tak saya cerita lah tu. Ni kira duit zakat ni. Jadi ada kata dengan saya, kata ustaz, kita buat macam ni soalnya, separuh LZS, separuh kita bagi sendiri. Ramai korporat jumpa saya, dia buat gutulan ni, bagi kat sana tu untuk tambah hati atas tanggungjawab, keluar sikit dah. Yang bagi sendiri ni banyak. Saya jumpa ramai kontraktor yang memang jutaan pendapatan, dia orang buat macam tu je, dia bagi 1,000-2,000 je kat LZS. Lebih tu dia cari sendiri, dia pergi kampung-kampung, dia tengok betul-betul orang susah, tanya Tok Imam betul tak susah, betul, pergi bagi. Dia kena korbankan diri, dan dia hantar staf pergi cari bagi zakat. Sebab fungsi tu memanglah, kalau ikut zaman sejarah Islam, kita ada Baitul Mal, pusat pengumpulan zakat. Tapi zaman Rasulullah, zaman sahabat telus. Sayyidina Umar boleh tak ambil duit, Khalifah Umar Abdul Aziz dia tak ambil duit zakat, walaupun dia jaga, dia sanggup pergi pinjam, sedangkan dia khalifah, dia layak dapat sebab dia miskin. Tak, itu amanah lah, lingkup. Isu gitulah, isu macam ni yang timbul, faham tak? Keterusan iman, orang yang pegang tu iman tak ada, habis lah. Banyak tuan, saya belum cerita lagi isu duit Majlis Ulama Islam Wilayah Persekutuan. Duit majlis tu macam-macam lah. Sebab saya dah masuk sekolah, guru besar, pegawai, mereka cerita macam-macam, malah nak dedah lah. Tapi banyak berlaku salah guna duit dengan salah sangat, banyak salah. Tak tahu lah iman ke mana dia orang letak. Bila kan antara tanda kiamat, bila urusan agama diambil oleh orang yang tidak ada agama, hancur habis. Baik, balik pada kitab kita balik. Dan yang afdalnya dikeluarkan fitrah daripada yang mulianya, dan orang yang mendiami akan badiah. Saya ulang balik tadi, yang kat mana kita berhenti tadi? Ayat 1 ya. Ahli negerinya yang mengenyangkan, yang sejahtera daripada umpama tanah dan hampa. Maksudnya beras tu beras asli tak campur tanah, bukan beras hampa, kosong. Dan sejahtera, bersih, selamat pula daripada aib, seperti ada bubuk ataupun beras tu basah dan sebagainya, yang lama, yang berubah rasanya ataupun warnanya atau baunya. Dan jika pada negerinya beberapa makanan dan tiada ghalib, setengah atas setengahnya, hendaklah ia memilih apa sekehendaknya. Maknanya yang paling mengenyangkan. Kalau negeri itu dia banyak produk, beras dia ada, gandum dia ada, oat dia ada, barley dia ada, kismis dia ada, kurma dia ada, mana yang paling mengenyangkan, itu yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Okey. Jadi Malaysia hari ni beras lah, tapi lah kita tukar kepada duit, sebab beras dah tak banyak, kita pun dah mula import. Kok belah Kedah sana, dia masih keluarkan beras yang untuk segantang tu. Pihak syarikat beras, dia keluarkan beras dalam bentuk segantang, dia packing siap-siap, dia jual dengan harga lebih kurang lah 7-8 ringgit. So dia orang beli beras tu, bagi ke orang yang layaknya. Orang kampung dia buat macam tu. Okey, begitu. Baik. Dan yang afdalnya dikeluarkan fitrah daripada yang mulianya. Okey, yang paling itulah yang paling mengenyangkan. Dan orang yang mendiami akan badiah. Badiah sini maknanya kawasan yang susah, yang kering kontang, yang tak ada sumber rezeki ya. Baik. Tengok nombor 2. Tengok nombor 2 dalam kurungan sebelah kanan tu nah. Arab lah, Arab. Walau kana syahsu fi badiyatin aw baladin la quta fiha
ay aw kana fiha qutun la yujzi'u fil fitrati kal lahmi was samani wal kashki wal makhidi akhraja min quti aqrabul biladi ilaihi. Ni kata Ibnul Qasim. Okey, apa dia kata di sini? Kalau seseorang itu berada pada negara yang tak ada sumber rezeki yang banyak, Badiah ni negara yang kita kata kering kontang, yang tak ada sumber pendapatan, tumbuh-tumbuhan yang boleh menggunakan zakat, ataupun kata dia ada padanya rezeki, aukan fiha qutun, ada sumber, tapi sumber tadi la yujzi'u fil fitrah, tak memadai nak keluarkan fitrah. Contohnya dia ada tapi al-lahmi, daging, dia tak layak nak keluar zakat dagingnya. Mana ada orang keluar zakat fitrah dengan daging? Jadi benda-benda macam ni, tuan, daging, ada ikan dia banyak, kambing dia banyak, biri-biri dia banyak, tapi tak sesuai untuk keluar zakat fitrah, sebab tu zakat ternakan. Maka kata hukum di sini, akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi, kena keluarkan zakat daripada sumber negeri sebelah, yang mana yang paling hampir dengan dia. Morocco dengan Sepanyol contohnya, dua-dua gandum, ada pisang, ada kismeh, ada anggur, ada delima, macam-macam. Jadi dua-dua negara ni tengok, mungkin negara Sepanyol sebagai contoh, dia tidak ada semua-semua ni sangat, dia ada yang lain, dia ada kambing banyak, ada unta banyak. Maka dia keluarkan zakat orang Islam di situ, dia lihat kepada negara yang berhampiran dengan dia, apa yang terbaik, so dia ambil bahan tersebut sebagai zakat fitrah. Ni konteks negara luar lah. Kalau kita sekarang ni duit je lah ya, kita sekarang dah digunakan duit, bawa duit akad je. Baik, bermula makanan yang memadai pada fitrah itu seperti gandum dan syair, ni kita mengaji hari tu dan zarah, syair pula, dia dah ingat syair gurindam semua tu ya. Zarah dan beras dan hamsun dan adas, ni semua dah mengaji hari tu tengok balik apa terjemahan dia. Dan pul dan tamar dan zabib dan aqad dan laban, susu. Maka jika ghalib negeri itu makan gandum, maka tertentulah dirinya diberi fitrahnya, iaitu gandum. Dan jika beras, maka beras, ikut apa makanan famous itu. Sebab tu kita masih dikira sebagai beras, sebab rakyat Malaysia sekarang tak ada beras boleh mati. Tak makan beras 2 hari jam kan. Orang yang diet tak makan beras 2 hari relax je, tapi kita tak boleh jam. Temu orang kampung hak kerja Melayu getah lagi jam, dia nasi lemak pun 3 bungkus steady je, sebab tenaga dia keluarkan tu banyak, sihat je dia. Kita 3 bungkus jadi lemak semua, kali tenaga jadi lemak. Tu penyakit banyak okey, mana jika beras maka beras. Dan memadai diberi yang terlebih tinggi ganti daripada yang ke bawahnya, tiada akasnya. Maknanya di sini kategori yang terbaik. Okey, kita bagi yang kategori yang terbaik sekali, itu yang terbaik. Maka jika ghalib ahli negeri itu makan beras, maka memadai diberi gandum atau syair atau zarah ganti daripada beras, kerana segala perkara yang tersebut itu terlebih tinggi daripada beras pada pihak mengenyangkan. Tetapi tiada memadai beras ganti daripada gandum atau syair atau zarah. Dia cerita sini, kita orang Melayu, kita makan gandum, kita makan beras, makan syair, makan zarah, mana yang lebih kenyang? Maka dikira hak aula beras lah. Tapi bila kita pergi ke negara sana, dia pun makan gandum. Macam student kita pergi duduk di sana kan, duduk di Morocco, di mana-mana lah, mana makan beras sangat, tak ada pun. Dia gandum mereka masak tu, tak tahu, saya tak lalu makan, kena 2 mulut. Sebab gandum tuan-tuan, dia masak nasi gandum tu, dia masak dengan seafood. Dia rendam dengan ayak seafood, kerang, sotong, udang, dia masak layak tu. Kita Malaysia duk biasa hantam nasi daging, nasi ayam kan, memang rasa lain, nak termuntah,
bau hanyak. Tak boleh pergi saya. Tinggal tengok besar elok gandum tu, memang cantik lah dia masak lah. Warna elok, oreng elok lah. Rasa tak lalu, tak boleh pergi. Sebab kita biasa nasi daging, kita rendam ayam daging pun, sedap berkrim kan, tu yang lemak banyak, kolesterol tinggi. Depa tak. Silat sedap di mulut, bahana di hati, di badan. Depa memang tak sedap di mulut tapi sihat. Sebab dia ada lemon semua. Kita tak lalu. Mungkin duduk sebulan lalu kot dah tak ada benda lain nak makan juga. Dan wajib diberi fitrah jika lebih daripada nafkah yang terdahulu sebutnya itu apa yang sedapatnya. Setengah gantang atau kurang daripadanya kerana memelihara akan atas yang wajib dengan kadar sedapatnya. Baik, dah lebih kemampuan cukup, tiba-tiba nak keluar zakat tu ada setengah gantang maka kata dia kena keluarkan juga walaupun setengah gantang sebagai memenuhi kewajipan berzakat tadi. Memang dah lebih bajet semua, cukup-cukup untuk zakat. Tiba-tiba untuk zakat tu ada RM3.5, tak cukup RM7. Kan zakat kita RM7. Maka kata dia wajib juga dikeluarkan RM3.50 itu sebagai memenuhi kehendak kewajipan. Sebab memang dah lebih, rezeki lebih yang tu kena keluarkan lah. Okey. Tapi melampau lah ya, sangat melampau lah. Kalau di Indonesia ni kira melampau lah. Dan tiada harus di setengah-setengah akan satu gantang daripada dua jenis makanan yang berbeza daripada seseorang yang satu, dan jika salah suatu daripada dua jenis itu terlebih tinggi daripada yang satunya sekalipun, seperti setengah gantang gandum dengan setengah gantang syair, tak boleh dia mesti berah-berah, gandum-gandum, syair-syair, jagung-jagung, sebagainya lah. Bermula wajib atas seseorang itu memberi fitrah dirinya dahulu jika lebih daripada nafkah yang tersebut itu, dan jika lebih lagi diberi fitrah isterinya. Ni level, ingat kita nak ngaji hari ni. Mula-mula kita dulu suami-suami dulu kita ada banyak lebih, bini kita, isteri kita, dan jika lebih lagi maka diberi fitrah anaknya yang kecil dulu, yang bongsu, diikuti yang nombor 2. Maka jika lebih maka diberi fitrah bapaknya. Kalau kita belah bapak kita lah, ataupun bapak kita kat kampung, kita nak keluarkan untuk dia pun tak ada masalah sebab setengah-setengah hari ni dia anggap bapak kita, bila istilah bapak ni dia tak bekerja tau, kira macam kita dah pencen lah, dan tuan dah pencen, anak-anak nak tolong keluarkan, bagi tak ada masalah. Kalau anak-anak tu faham, macam saya dulu memang saya keluarkan untuk ayah saya, mak saya keluarkan. Sebab dia orang dah tak ada kerja kampung, harap duit anak-anak, maknanya dia sini nak keluar, mana ada harta dia pun sekat rumah kampung, tanah gitu je lah. Jadi kita tolong keluarkan. Sebab kalau ikut hukum sini, lepas anak kecil, bapak hingga ke atas, Tok Wan, dan jika lebih lagi maka fitrah ibunya, hingga kemudian maka fitrah anaknya yang besar, kemudian maka sahaya, barulah last sekali hamba sahaya dia. Nampak tak tuan-tuan yang duduk dengan kita tu label macam tu. Maknanya kiraan sini kalau kemampuan kita tu terhad lah, at least lepaskan diri kita dahulu, isteri kita, anak yang kecil, bapak kita, mak kita, baru anak yang besar. Dia punya pusingan macam tu, nampak tak? Tapi kadang-kadang kita sendiri tak adalah macam tu kan, kita keluarkan semualah. Sebab saya rasa semua di Malaysia ni masih lagi yang mampu Baik, furuk. Wajib pada segala zakat yang tersebut diniatkan dia, dan memadalah niat tak kala diasingkan dia daripada harta dan kemudian daripadanya, maka hendaklah niatnya seperti dikatanya inilah zakatku. Paling simple, kita kat Malaysia ni panjang inilah duit yang menggantikan zakat fitrah yang wajib ke atasku dan tanggunganku pada tahun ini kan Allah Ta'ala. Sebut lagi tu sebanyak berapa ringgit. Panjang benar. Kita bab-bab ni cukup hebat komplit, lengkap. Tergeliat lidah orang, kalau tak boleh baca pening tengok tu.
Islam mudah pun. Cuba tuan-tuan tengok orang Arab akad nikah guna. Orang Arab akad nikah macam mana? Kita panjang kan, dia terima nikah, qabil tu nikah. Selesai. Aku terima nikahnya. Kita malah memanglah sempurna, tapi sudut syarak janji ada niat sah. Kita tok wali pula kursus kahwin semua tak sah, tak sebut, tak sah, ulang balik. Kesian kawan tu. Dia teringat apa nama anak menakan saya kahwin di Baling. Nikah wali lah bapak tu. Kemas lah, tak kira wali, maknanya bukan tok imam, wali akad nikah. Dia pegang tangan anak buah saya tu, laki-laki, dia ustaz lah, anak buah saya ustaz. Dia pegang bukan suruh lafaz, dia sebab aku terima nikahnya. Wali tu sebut, patutnya dia akadkan nikah. Dia pegang, gambarnya dia takut kot gemetar kan. Tuan-tuan jangan main-main lah, jangan tunjuk act lah, betul. Dalam suasana begitu, malaikat ada, semua ada, benda nak hubungan darah kehalalan hubungan tadi tu, jangan tunjuk act, kita kata aku wali, aku nak try akad nikah anakku. Jangan. Tak cukup saman, tak cukup makan, tak cukup ilmu di dalam dada, pakai Tok Imam tu lebih baik, pakai Ustaz Bain. Kita sekarang sedang cari pengganti dia sebab dia dah 60 tahun, tak boleh jadi dah. Siapa layak siapa boleh? Limit Selangor 60 tahun. Sekarang kita tak ada pengganti. Ya. Macam mana? Tak boleh. Selangor dia pendaftar nikah, tak nikah, tak jadi, dia kena berasingan. Tugas tu berat. Imam untuk akad nikah tak ada masalah. Menguruskan borang, pejabat agama, itu kena pendaftar nikah dan cerai karya masing-masing. Nak wakilkan imam akad nikah tak ada masalah. Katalah Pak Haji Hamid, dia belum yakin untuk dia nikahkan anak perempuan dia, pergi kat Ustaz Isuk, Ustaz Isuk, saya wakilkan Ustaz Isuk untuk kahwinkan anak perempuan saya dengan si puan ambil sebelah ni. Saya terima. Itu wakil. Jadi yang akan akad nikah, Ustaz Isuk dia akan sebutlah yang berwakil wali bapaknya kepadaku. Kalau kita sendiri, anak aku je lah, tak payah kata wakil, sebab anak kita sendiri. Faham ya benda ni ya? Nampak macam mudah tuan-tuan, jangan main-main. Dia gemuruh tu yang kita duk tengok dalam viral macam-macam tu, tak ada jawab, sah dah dia. Goncang tu sah tu dia tak jawab, dia sah dah. Tu bakal menantu punya gelojoh tu. Di sedekah, dia di sedekah kedah. Kemah ni bila dah dia kata, imam kata bila saya dah goncang tu awak terima ya. Okey, confident askar saya budak ni. Kampung kawan saya bila dengan mas kahwinnya tunai, dia pun sah. Sah terus. Pengantin lelaki tu tak akad sah, dah kan dia tak sebut pun aku terima nikahnya, terus sah. Berterabur majlis. Di sedekah tempat kampung kawan saya. Gamaknya dia ingat sah tu kot. Sedangkan sah tu yang boleh kata saksi. Ni pasangan pengantin tu sah. Punya gelojoh dia sah. Jahanam. Baik. Okey. Dia kata olehnya, inilah zakatku, atau ini fardu sedekah hartaku, atau ini zakat fitrahku. Tu boleh berlaku ya. Dan lazim atas wali meniat ganti daripada muwalinya, makna tanggungannya lah ya, diriku dan tanggunganku lah. Dan jika atasnya utang maka berkata empunya. Dan jika atasnya utang maka berkata empunya utangnya aku jadikan utang yang atas aku itu daripada zakatku. Maka kata hukum di sini tiada memadai atas yang sahihnya. Dia kira dia hutang orang tu boleh tak dia kata digantikan zakat hutang tadi sebagai zakat dia. Mana dia niatkan zakat tu, kira hutang tu lansai. Hutang-hutang ya, zakat-zakat. Tu katanya tidak sah. Ni kes kedekutnya pasal
Lain yang kedua, tak munasabah dia pergi hutang orang miskin. Mana ada? Mesti dia hutang orang kaya kan. Zakat kalau orang miskin. Ini tak logik lah ya. Dan kata qil memadai, dan jika memberi cukai atau umpamanya dengan diniatkan zakat memadalah atas kaul yang muktamad jika ada yang menerima itu muslim lagi fakir atau seumpamanya. Ni isu kita bayar cukai, kita niat sebagai zakat. Boleh tak boleh? Dia kata boleh, tetapi dengan syarat yang terima itu muslim lagi fakir. Ni yang terima kaya raya 2.6 bilion kebah kat dia, itu bukan ni. Itu kira kaya lah, itu kira kaya. Itu kaya nah. Kadang-kadang nak marah juga kita geram kan. Sian orang susah ramai. Lagi fakir atau seumpamanya daripada yang mustahikin. Di kategori orang yang layak terima tu kita akan tengok minggu depan. Fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, yang 8 tu kan. Kita akan kupas minggu depan satu persatu. Tuan-tuan tengok, miskin di Selangor tak sama dengan di Perak, tak sama Negeri Sembilan, tak sama Melaka, tak sama Johor. Jadi kita di Selangor, kita fokus kat Selangor, kita tengok sekarang ni yang terkini kemiskinan Selangor, pendapatan 3,000 dikira miskin lagi. Pendapatan 3,000 dikira miskin. Gaji 3,000 miskin. Kalau suami saja ya. Kalau suami bekerja sahaja, isteri tak bekerja, jaga anak, gaji suami 3,000, Selangor masih dikira paras kemiskinan. Miskin bandar ya. Orang kampung kira kaya lah, tapi di bandar tak boleh. Sebab rumah pun 7,800 tuan-tuan. Baki lagi 2,200. Lepas tu belanja makan anak sekolah, van sekolah anak semua. Makan dia, kereta belanja semua, habis kot tu duit. Yang kata 3,000, saya persyarah lu ulang alik kuis 4,000 lebih gaji pun habis ketua dengan minyak lah. Kerja 6 hari, hari Sabtu kerja, part time mengajar budak. Jadi itu Selangor. Sebab kita kena bayar banyak benda-benda yang hangus. Yang hangus ya. Yang tak dapat balik apa-apa. Bayar tol hangus, bukan dapat balik pun kan. Tu pun jalan belopak juga, jatuh hari bulan tak kena gaya, tayar belopak habis. Tak nak kira macam mana. Nak naik highway, nak elak jam juga highway pun, baik jalan biasa. Jadi benda-benda gini yang kadang-kadang orang di bandar-bandar ni kesian ni, kita amat kesian. Sebab tu 3,000 memang tak cukup kan. Memang tak cukup. Di bandar tak cukup. Dan mereka ni layak. Dan saya syorkan KWE tumbuh unit satu, unit biro untuk asnaf ni. Masjid kita dah ada. Tu pun saya dapat aduan yang masjid pun kadang-kadang tersalah jugalah. Biasalah ya, kadang-kadang dia mengaku dia susah semua, kadang-kadang rumah flat, kereta bawah Honda Accord. Heran juga. Yang macam saya cerita tu kan, bini dia ada jual menega depan sekolah. Pendapatan boleh tahan ke sehari 200 laku barang. Dia kerja kedai airconnya, tu pun minta zakat. Dua-dua orang tengok-tengok tu pendapatan dah okey dah. Nampak tak? Kadang-kadang hak cari peluang. Memang muka dia muka zakat kan, dia kira cari peluang nak zakat. Dan kan dia dah cukup dah, dia dapat setiap tahun dah. Dah boleh majukan diri sendiri, duk minta situ. Ada hak macam tu. Orang kita ni macam-macam. Ada yang dia rasa dia tu layak terima, ada yang tak layak terima tapi dia minta juga. Hak kedua ni yang payah ni. Dia dah cukup pendapatan dia tapi minta juga isi permohonan. Kok dapat lah. Dia ingat duit zakat ni duit orang bagi, duit BRIM memangnya kot. Dia tak sama. Tu saya kata benda ni kena mengaji. Bila kita mengaji, kita tahu kita layak ke tak layak terima. Dah lewat ni ya. Okey, kita berhenti di sini lah. Kita akan sambung babu fi mustahiqina sadaqah. Aqulu qadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.